On the way, madam. Okay, record dah. Okay, good. Okay, so kita saya tukar switch kamera lah. Okay. Saya punya ni tak okay lah. Okay, alright. Nampak dah kan? Boleh jelas Saya cuba besarkan sikit. Kalau sekarang saya besarkan dia. Allah, saya tak start teaching dia ni. Macam mana? Kamu dah record dah? Tak apalah. Okay. Kita sambung semalam lah ya. Okay. So, yesterday kita dah bincang soalan yang ni kan. Lukiskan isomer chain positional untuk 6A. Betul tak? Okay. So, hari ni kita akan pergi kepada 6B lah ya. Okay. Nak lukiskan dalam soalan tu dia minta kamu lukiskan, draw the isomer pair that represent chain, positional and functional group isomer untuk compound 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita namakan sebagai 1-pentene tau nama dia. 1-pentene lah ya. Okay. So sekarang kalau kita tengok, yang pertamanya dia suruh kamu lukiskan structure isomer untuk that represent the chain. Macam saya beritahu kamu, kalau untuk isomer chain ya, isomer chain kalau kita nak lukis, okay, kita kena ubah dia punya rangka karbon lah. Kalau yang tadi 1-pentene tu dia panjang kan. Okay, kita ada macam ni. Ada yang masuk lagi ni. Okay, kita ada CH3, CH2, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ini kita ada nama dia 1-pentene lah ya. Kalau nak lukiskan chain isomer, kita ubah sahaja dia punya rangka. Ni 5, kita jadikan dia 4. Tapi jangan ubah position of the functional group. Sebab nanti dia akan jadi functional group positional isomer pula So kita maintainkan dia pada carbon 1 juga. So CH2 double bond masih maintainkan dia punya position of the functional group. Okay. Lepas tu kita ubah dia punya chain sahajalah. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5 chain. Dia 5. So kita tukarlah. Okey, ambil satu karbon, letak dia kat mana-mana kat sini. Katalah saya letak kat sini lah. Ya. So dia akan jadi molekul inilah. Ya. So kalau ini nama dia 1-pentene. Okey. Yang ini molecular formula sama. Kita ada C5H10. Kan? Ini pun sama juga. Okey. Tapi yang ini rangka karbon yang panjang dia ada 1, 2, 3, 4. Yang ni 5. Ya, tak samalah. Jadi antara ini dan ini, okey, kita namakan dia sebagai chain isomer lah. Ya, chain isomer. Okey. Okey, alright. So, macam mana kita nak tahu bahawa ini molekul ini dengan molekul ini tak sama? Kita boleh tengok daripada nama lah. Ya. So, kalau yang ini nama dia apa? So nama dia, saya sebut dulu tau, kamu tak belajar lagi tapi no problem. Nanti kamu akan belajar ni nomenclature lah ya, don't worry. Okay, saya just sebut dulu ya. So now this name, the compound of this name, kita namakan dia sebagai 3-methyl butene ya. Nama dia. So nama tak sama, mestilah compound tu berbeza lah. Ya, compound ini dengan compound ini berbeza. Okey, berbeza disebabkan oleh apa? Rangka karbon yang tak sama. Jadi pasangan ini we call it as chain isomer. Boleh ya? Alright. So itu yang pertama, chain isomer. Kemudian positional isomer. Okey, di antara molekul ini dengan molekul yang saya nak lukiskan positional isomer. Positional isomer, apa yang berbeza ialah position of the functional group. Tapi rangka karbon sama. Tahu? Jadi position of the
double bond ini dekat carbon 1. Okey, kita ubah dia dekat carbon 2 ke carbon 3. Ya. Carbon 2 lah. Dekat carbon 2 atau dekat carbon 3 sahaja. Ya. Kalau dekat carbon yang keempat ni dia jadi molekul yang sama dah pula. So, kita ubah ke sini ataupun ke sini. Sini tak boleh lah. Sebab nanti dia akan jadi yang sama balik tau. Jadi, so kita ubah. Kita akan dapat CH3, CH2, CH, double bond kita ubah dekat carbon yang kedua sekarang. Okay. Dapat CH3. Jadi, tapi rangka carbon jangan ubah. Rangka carbon berubah nanti dia akan jadi chain isomer. Tahu? Alright. So, kita ubah position of the double bond sahaja. Ubah kedudukan functional group sahajalah. Ya. So, yang ini nama dia 1 butin. Kalau yang ini nama dia 2 butin lah. Ya. Dah nama tak sama mestilah dia compound yang berbeza. Alright ya. Okay. So, antara molekul ini 1 pentin dengan 2 butin. 1 pentin dengan 2 pentin. Sorry, silap kat sini. 2 pentin. Ni 1, 2 pentin. Okay, kita namakan dia sebagai positional isomer. Okay. Seterusnya dia minta kamu lukiskan functional group isomer. Okay. Macam yang saya dah beritahu kepada kamu, kalau alkene dia akan isomerik dengan cycloalkane. Alkene dengan cycloalkane. Yang single bond saja tapi dalam keadaan cyclo. Sebab bila alkene cyclo dengan alkene yang open chain, dia akan hilang sebanyak 2 hidrogen lah. Ya. Jadi molekular formula dia akan sama macam alkene. Ya. Okay. So sekarang nak lukiskan functional group isomer, kita boleh lukiskan alkene ni 1 pentin ini sebagai cyclopentane. Ya. Kita boleh lukis macam ni. CH2. Okay. CH2. Okay. CH2. Okay. Boleh tak? So, dapat macam inilah. Ya. Yang ni kita namakan dia sebagai cyclopentane. Bolehkah? This is cyclopentane. Okay. Yang ini 1 pentin. Nama tak sama. Mestilah dia molekul yang berbeza lah. Ya. Madam. So, ya. Okay. Apa nak tanya? Kalau kita macam kan cyclo tu kan, kita buat branch untuk H tu dia betul juga ke tak madam? Branch ini kita buka buka boleh tak ada masalah. As long as kamu lukis, kita nak lukis tu ada 3 cara. Nak lukis macam ni pun boleh. Kamu lukis macam ni pun boleh. Yang ni pun nama isomer juga. Itu cara penulisan. Cara penulisan dia. Cara penulisan ini dalam bentuk condense. Ini dalam bentuk skeletal. Boleh juga kita lukiskan dalam bentuk expanded. Tak ada masalah. Itu cara penulisan sahaja. Cara penulisan tak ada kena-mengena dengan isomer sebenarnya. Ini cara kita nak tulis. Okay. Dalam organik nanti kamu akan jumpa macam ni lah cara tulis dia. Either bentuk expand, bentuk condense ataupun bentuk skeletal. Kalau kita katakan antara 1 pentin ini dengan ini, isomer tak? Yes, isomer. Cuma cara dilukis dalam bentuk skeletal. Ini dilukis dalam bentuk condense. Ini dilukis dalam bentuk expanded. Saya rasa bagi pengalaman saya selalunya student suka tulis dalam bentuk expanded. Tak apa, teruskan. Cumanya nanti dekat nak exam, kalau boleh ubahlah cara penulisan. Ubah cara penulisan tau. Bukan ubah kefahaman tentang isomer tu. Knowledge tentang isomer tu benda lain. Cara penulisan lain. Kamu kena tahu cara penulisan organik lah. Kadang-kadang dalam soalan dia campur je. Condense, kadang-kadang dia buat macam gini. Kan? Kadang-kadang dia buat macam gini. Ni. Okay, CH2.
Tapi kamu kena tahulah. Kadang dia buat gini. Kamu kena tahu molekul ini dengan molekul ini adalah benda yang sama. Ya? Benda yang sama lah. Ya? Ini cara penulisan. Tak ada masalah. Mungkin peringkat awal ni kamu suka dalam bentuk expanded, tapi saya tak lukislah dalam bentuk expanded tau, sebab dia akan ambil masa lama. Ya? Boleh tak? Faham tak? Okay. Alright. Faham, Madam, faham. Faham Okay, alright. So, seterusnya soalan yang C. Okay, soalan C tu saya nak ubah. Saya nak ubah sikit soalan C tu sebab saya hanya boleh dapat chain isomer sahaja. Kan? Soalan C tu dia bagi yang ni. 1, 2, 3, 4, 5. Dia bagi yang ni. CH3, CH2, CH2. Dia bagi yang ni je kan. Saya nak ubah sikit sebab yang ni kalau isomer yang kita boleh dapat hanyalah chain sahaja. Kalau soalan yang dibagi tu, based on soalan yang dibagi. So saya nak ubah. Saya tak boleh dapat positional isomer, saya tak boleh dapat. Tak boleh dapat kalau dia bagi soalan ni lah. Functional group isomer tak boleh dapat juga sebab alkane tak ada functional group. So saya nak dapatkan dua soalan lah. Ya, saya ubah soalan tu. Okay. Saya ubah menjadi yang ni. Yang baru masuk. Okay. Alright. Saya nak ubah jadi 2-methyl pentane. Ini namanya 2-methyl pentane. Tak tahu nama jangan risau sebab kita belum lagi belajar tentang nomenclature. Ya. Okay, yang ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita namakan sebagai 2-methyl pentane lah. Ya. Alright. Sekarang, kalau saya nak melukiskan chain isomer. Chain isomer. Chain isomer either saya bagi pendekkan ataupun saya panjangkan terus. Tahu? Dia jawapan yang saya bagi ni bukan ini sahaja tau. Isomer dia. Jawapan ini. Bukan contohnya macam ni lah. Okay, kalau saya lukis macam ni, katalah saya lukis CH3, CH2. Saya lukis dalam bentuk condense ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dengan ini adalah chain isomer. Chain isomer. This is chain isomer. Pasangan ini dengan ini. Ini nama dia 2-methyl pentane. Ini nama dia adalah hexane. Okey. Jadi mereka ni nama tak sama, mestilah dua compound yang berbeza. Jadi tapi mereka mempunyai molecular formula C6H14. Ya. Okey. Alright. Jadi sekarang kalau kita tengok molekul ini dengan molekul ini, pasangan dia adalah chain isomer. Kalaulah saya nak lukis lain, okey. Mereka juga boleh jadi chain isomer juga. Contohnya kalau saya tak nak, katalah kamu tak nak yang panjang macam ni, kamu nak bagi pendekkan dia. Molekul ni kita nak bagi pendekkan dia. Contoh dia saya lukis macam gini. Bukan satu jawapan tau. Katalah kita ada CH3, CH, CH, CH3. Saya jadikan macam gini. Ini dengan ini pun adalah chain isomer juga. Kenapa chain isomer? Sebab yang ni 5, yang ni 4. Dia punya rangka karbon yang panjang tu. Chain untuk length of the carbon tu, yang ni 5, yang ni 4, yang ni 6, yang ni 5. Adakah ini dengan ini isomer? Ya, betul. Mereka juga adalah sejenis chain isomer. Jadi dia bukan hanya satu jawapan. Bukan hanya satu jawapan lah. Ya. Okay. So, antara molekul ini dengan ini, mereka adalah chain isomer. Antara molekul ini dengan ini adalah chain isomer juga. Ini dengan ini, chain isomer tak? Yes, dia juga adalah chain isomer. Boleh tak? Okey, sekarang saya nak lukiskan positional isomer.
Sekarang saya nak lukiskan positional isomer lah. Okey, saya lukis balik saya tak mau ambil lah yang tu. So kita ambil CH3, CH. Okay. So cuba tengok. Positional isomer. Apa yang menyebabkan dia jadi positional isomer? Different position of substituent. Different position of substituent. Okay. Antara lain positional isomer, satu position of functional group yang berbeza. Okay. Tadi yang macam kita buat kan. Yang macam saya dah tunjuk tadi. Macam ni lah dalam kes soalan ini. Ini. Okay. One butene dengan one pentene dengan two pentene. Position of the functional group tak sama. Jadi mereka ini dinamakan sebagai positional isomer. Selain daripada functional group yang berada pada tempat yang sama tapi carbon length yang sama, functional group berbeza tempat dia tapi carbon length yang sama, kita juga boleh mendapatkan positional isomer jika substituent duduk pada different position. Okey, contohnya katalah saya ada yang inilah. Okay, katalah saya ada yang ini. Ini dia punya carbon length 5. Katalah saya buat macam gini. CH3, CH2, CH. Saya ubah substituent. Okey. Yang ini carbon length dia sama. Kan? Tapi ini substituent. Ini kita namakan sebagai substituent. Ni kumpulan penukar ganti. Dia menjadi macam anak lah ya. Nanti bila kita akan belajar tu, kita namakan dia macam substituent lah. Ni namanya substituent. Saya kenalkan siap-siap lah. Carbon length ni adalah dia carbon yang paling panjang tu kita namakan sebagai parent lah. Parent chain. Ya. Ni bila kita nak belajar nomenclature, saya masuk sikit lah. This is parent chain. This is substituent lah. Ya. Okey, bila substituent duduk pada kedudukan yang berbeza. Ini dan ini. Okey, kita namakan sebagai positional isomer. Sebab apa? Substituent duduk pada tempat yang tak sama. Ya? Duduk pada tempat yang berbeza dah. Tapi parent dia masih sama. Ya? Substituent saja yang berbeza position. Ini juga kita namakan sebagai positional isomer. Ya? Boleh ha? Yang ini, untuk soalan yang ini, okay, dia tak ada functional group isomer sebab alkene tak ada functional group. Dia tak ada functional group. So, bolehlah saya buat kesimpulan macam itulah. Ya? Dia tak ada functional group isomer sebab dia tak ada functional group lah. Alkene tak ada functional group. Ya? Alright. Habislah untuk soalan C. Okey, mari kita lihat untuk soalan D lah pula ya. Mari kita lihat untuk soalan D. Tengok soalan D kamu. Soalan D pun saya nak kena ubah sikit sebab dia susah nak dapatkan position ya. Positional isomer. Saya ubah kepada ini. So CH3, CH2. Madam. Ya. Nak tengok yang 6C tadi boleh sebab gambar tersekat. Boleh. Nak tengok yang mana? Yang selepas isomer chain. Yang ni ke? Ya. Okey. Boleh screenshot lah. Yang bawah sikit madam. Tu. Okay. Yang ni kita record, nanti saya masukkan dia dalam YouTube ya. Nanti kalau siapa-siapa yang tak tengok lagi, boleh tengok balik lah. Sebab ni lah kadang masalah kamu sekat, kadang line tak okey kan. Saya sebenarnya pakai DG juga ni, tapi itulah alhamdulillah DG kat rumah saya ni okey. Tapi DG kat ada tempat tu memang slow gila kan. Tengok. Lokasi. Dah madam. Dah. Okey. Okey, untuk soalan number D tu, 6D saya ubah sikit. Dia jadi CH3, CH2, CH, CH3, C,
COOH. Saya ubah jadi ni ya. Okay, alright. So sekarang pertamanya kita nak dapatkan chain isomer. Chain isomer kita bagi panjangnya lah. Ini ada 1, 2, 3, 4. Kita jadikan dia 5 lah. Ambil substituent ni jadikan parent. So kita akan dapat ini adalah chain isomer. Okay. CH3, CH2, 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 COOH. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Kan? Ni chain isomer. Kalau kamu nak lukis chain isomer yang lain, boleh tak? Boleh juga. Mungkin pendekkan. So mungkin kita dapat inilah. Bukan satu je jawapan yang saya bagi ni tau. Ini adalah cadangan jawapan. Ya. Okay. So asalkan dia berbeza pada konsep dia betul dan dia betul lah. Ya. Contohnya kalau saya lukis macam gini. Okay. Saya ada. Alah, Faris baru masuk. Faris masuk lambat. Okay, tidak kadang kami pun lena balik lepas solat subuh. Okay, ni ada 3 kan. So, ni dapat CH3, CH3. Yang ini dan ini pun adalah chain isomer juga. Ya. Okay, CH3 ini. Ini dengan ini adalah chain isomer. Ya. Okay. Ini dengan ini pun chain isomer. Ini dengan ini pun adalah chain isomer. Sebab apa dia chain isomer? Sebab carbon parent dia tu, carbon parent dia tu dah tak sama panjang. Ini 3, yang ini 5, yang ini 4. Boleh tak? Okay. So ini adalah chain isomer. Okay. Mari kita lihat. Ni boleh nampak boleh Boleh tengok dulu. Kalau nak apa? Nak screenshot pun boleh. Okay. Salinlah pada kertas, pada buku jawapan ya. Alright. Madam, Ya. kalau yang soalan asal 6C tu kan? 6D tu. Dia akan dapat chain isomer je kan madam? Dia boleh dapat chain isomer dengan functional group je. Positional susah nak dapat sebab dia Okay madam. apa pun saya tak tahu kan. Kalau pakai yang ni. Ya madam. Dia boleh dapat chain dengan functional group isomer je. Okay, thank you madam. Okay, welcome. Okay, dah salin Alright, tu yang saya ubah soalan kepada yang ini. Sebab baru kita boleh dapat positional. Sekejap lagi saya tunjuk positional isomer dia Alright, ini kita ada chain isomer lah. Cadangan saya inilah ya. Sebenarnya bukan satulah jawapan yang kita boleh bagi Alright, so seterusnya kita nak ambil functional group isomer. Functional group isomer. Okay, so kita ambil molekul tu balik. Saya lukis balik lah sebab dia dah kat atas kan. Nanti kamu tak nampak pula. Okay. So sekarang kalau kita tengok. Ini carboxylic acid kan. Carboxylic acid dia akan isomeric with apa? Ester. Ya. Carboalkoxy. Carboxyl dengan carboalkoxy lah. Ya. Dia akan isomeric. Okay. So, saya boleh lukiskan macam ni lah kalau nak lukiskan functional group isomer dia. So, saya dapat CH3, CH2, okay. Saya lukiskan O, saya letak carbon double bond ni, carbonyl ni. Okay. So, saya cantumkan dengan O. Yang ni ada 1, 2, 3, 4, 5 kan. So saya letak lagi lah yang lain. Letak carbon yang lain. CH2, CH3. Yang ini antara ini dan ini kita namakan dia sebagai functional group isomer. Anak saya pada kelas. Suara saya kuat.
Okey, ini dengan ini karboksil. Yang ini karboalkoksi, ya. Okey. Jadi antara dua molekul ini kita namakan dia sebagai functional group isomer sebab functional group sudah berbeza. Yang ni karboksil, yang ni karboalkoksi. Boleh Alright. So itu kita ada functional group isomer, ya. Bukan ini saja boleh dilukiskan tau. Ada lagi cara lain. Asalkan ubah dia punya functional group. Kamu tak suka macam gini, kan? Tak suka macam ni boleh ubah. Tak ada masalah. So boleh ubah macam gini. CH3, C double bond O, CH2. Okay. Carbon dah 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni pun samalah. Antara ini dan ini adalah functional group isomer. Tapi antara ini dan ini, apa jenis isomer ni? Ada sesiapa nak jawab? Ada sesiapa nak jawab? Tengok nama kat sini lah. Mari kita panggil. Awatif? Awatif? Ini dan ini apa jenis functional group? Sorry. Apa jenis isomer? Awatif? Awatif, where are you? Kadang dia lambat sikit kan bila kamu nak jawab tu, dia take time sikit lah. Awatif? Awatif? Ya. Antara ini dan ini apa jenis isomer? Antara ini molekul ni dengan molekul ni, molekul ni dengan molekul ni functional group isomer. Ini dan ini adalah functional group isomer. Tapi di antara molekul ini molekul 1, molekul 2, molekul 3. Molekul 2 dengan molekul 3 apa jenis isomer? Functional group sama, isomer dia kan? So ini Positional, madam. Positional. Kenapa dia positional? Sebab kedudukan functional group dia je beza. Oh, bagus. Hebat. So yang ini functional group dia duduk pada carbon 1, 2, 3. Yang ni duduk pada kedudukan yang kedua lah. Antara ini dengan ini we call it as positional isomer. Antara ini dengan ini we call it as functional group isomer. Ini dan ini adalah functional group isomer. Okay, good. Right. So bukan satu jawapan lah, ya. Bukan satu jawapan. Yang saya bagi itu adalah cadangan. Boleh buat yang lain-lain jugalah, ya. Kalau nak lukiskan functional group isomer, tukar kedudukan dia. Asalkan dia punya functional group berbeza, so itu akan jadi functional group isomer. Okay, ya. Alright. So sekarang kita pergi kepada positional. Last kali kita ada positional isomer. So sekarang kalau nak lukiskan positional isomer, selalunya COOH ni dia memang tak boleh duduk tengah-tengah tau. Sebab dia C double bond OOH baru jadi karboksil tau. Okay. CH2 CH3. So macam mana nak dapatkan positional isomer? Kita hanya gerakkan substituent lah. Tak boleh ubah ini. Sebab bila ubah ini dia akan jadi, kalau ubah 4 ni kan, asal dia 4. Kalau kamu ubah parent dia ni jadi 3 ataupun jadi 5 naikkan, dia akan jadi chain isomer. Kita nak positional isomer. So nak tak nak kita terpaksa ubah substituent dia. Tahu? So macam mana nak dapatkan positional isomer untuk yang ini? Kita ubah substituent. Ini CH3 duduk pada carbon 1 tu, duduk carbon kedua. Ubah kepada carbon yang ketiga lah. So kita dapat CH3, CH, CH3, CH2, C double bond OOH. Yang ini kita namakan sebagai positional isomer. Okey. Antara molekul ini, molekul A dengan molekul B,
Mereka ni adalah positional isomer. Sebab apa positional isomer? Sebab kedudukan substituen sudah berbeza. Ya. Boleh salin lah. Boleh tengok. Okay, saya tunggu kamu tengok, Sat. Nak tanya kan, jelah lambat kan. Okay, habislah soalan 6, number 6. Okay. Okay, mari kita lihat soalan number 7. Okay, dah salin ya. Okay, soalan number 7 ni, kalau kita tengok dia pun antara soalan-soalan yang famous lah ya. Yang biasa juga ditanya di dalam exam. Tahu? Dia berikan kamu satu molecular formula. Dia berikan kamu satu molecular formula. Nak jawab soalan ni dia kena ada tips. Ya. Kalau tak nanti kamu merapu, merepek, meraban, tulis apa pun saya tak tahu ya. Okey, ada tips dia ya. Hopefully kamu cubalah nanti buat latihan chem score. Chem score saya rasa dah jual dah kot dekat mana? Dekat co-op tu ya. Kamu kena beli sendirilah. So sekarang memang student kena beli sendiri je. Kami tak boleh nak jual sebab takut kan. Bukan takut, bukan lecturer takut student sebab you all memang dah selamat dah duduk dalam tu. Tapi yang kami takut ialah kami takut kepada maksudnya student patut takut kepada lecturer sebab kami merayau tahu. Meraban pergi mana tak tahu kan. Takutlah yang tu ya. So that's why lah kita tak boleh jumpa student sangat. So betternya buat kelas online lah ya. Alright, mari kita lihat number 7. Kamu diberikan molecular formula C4H10O. Okey, bila kita dapat molekul ni, apa yang kena ada dalam fikiran kita ialah karbon ni buat hanya single bond sahaja. Karbon hanya buat single bond sikit sahaja. Oh, saya kena perlahankan sikit suara lah. Anak saya ada kelas lain. Suara mak dia macam apa? Macam mengamuk kat siapa ya kan? Tak biasa. Saya tak bila dah mengajar ni saya tak gerti suara nak slow. Memang suara saya macam ginilah. Okey, kalau kita tengok macam ni C4H10. Yang ini molecular formula dia adalah CnH2n+2. Maksudnya karbon hanya buat single bond sahaja. Dia tak ada double bond. Kalau double bond dia tak ada ini. Dia tak ada dua ni. Tahu? Jadi yang ni buat single bond sahajalah. Dalam molekul tu tak ada double bond, hanya ada single bond sahaja. So kita kena tahu kalau hanya ada single bond sahaja, okey, kemungkinan ada O, ni tips lah yang kamu kena ingat lah ya. Okey, ada single bond, ada O, kemungkinan dia adalah sejenis alkohol, ROH ya. Alkyl group ni, alkyl bukan roh ni tau. Kan kamu kata orang mati pula kan. Okey. Tak, dia bukan. Ini adalah alkyl group yang bonded kepada OH lah. Ada alkohol dan ada ether lah. Ether dan alkohol. Ya. Jadi boleh lukis ether and boleh lukis alkohol lah. Ya. Alright. Jadi bila kita nak lukis, kita divide dulu, kita lukis dulu alkohol. Lukis dahulu structure of alkohol lah. Ya. Okay. So, ada tips dia macam mana nak lukis. Okay. Apa buat ialah mula sekali kita kena lukis panjangkan dia. Saya minta kamu lukis C je dulu. Jangan letak H lagi. Tengok macam mana saya buat lah. Ya. Okay, letak OH kat hujung. Sekarang kita ambil untuk alkohol sahaja dulu. Kita ambil untuk alkohol sahaja. Okey, buat macam ini. Okey. Lepas tu dah dapat macam ni, kita pendekkan dia. OH pada tempat yang sama lagi. Okey, cuma letakkan dia pada karbon yang kat sini. Ini 4. Pendekkan dia, ambil satu karbon, jadikan dia 3, letak kat sini. Jangan letak kat sini tau. Jangan letak pada karbon pertama. Ya. Kalau jadi karbon pertama itu kemudian nanti saya cerita dia akan sama dengan molekul yang lain yang saya nak lukis.
Tak okay. Okay, lepas tu kita ubah ke sini. Boleh tak? Kalau saya ubah jadi kat sini. Yang ni tak boleh dah. Tak boleh letak kat hujung. Tak boleh letak kat hujung, nanti dia akan jadi molekul yang sama. Okay ya. So katalah saya letak macam ni. Okay, saya letak kat hujung ni. Ini dan yang ni A, ni B. Okay. Yang ni C. C dengan A tu adalah molekul yang sama. Dia cuma pendekkan je. Macam jari saya kan ni. Kamu tengok jari saya kan. Okay. So kalau saya buat macam gini, saya bengkokkan. Ni jari saya juga. Dia bukan isomer lah. Ini jari saya. Lurus. Panjang macam ni. Lepas tu kalau saya bengkokkan dia. Bengkokkan dia. Macam gitu kan. Ni jari saya juga. Jadi dia bukan isomer. So dia tak boleh letak C kat hujung lah. Okay. Dah tak boleh. Barulah kita ubah kedudukan OH. Okay. So sekarang C. Kita ambil macam ginilah. Okay. Kita letak OH pada karbon yang kedua. Okay. Kita cuba pendekkan ini. Ini 4. Kita cuba pendekkan dia. Okay. So nak pendekkan dia. Kita letak pada karbon kedua juga. Satu C tu either letak sini. Okay. Either letak sini. Dapat macam gini. Letak kat sini. Tapi yang ini nanti dia akan sama dengan yang ni. Sebab yang ni dia macam lurus kan. Dia akan sama. Ini katalah E. E ni sama dengan C. Dia just terbalikkan je. Ni dia lurus. Ini dia lurus kan. Yang ni OH pada karbon kedua. Yang ni OH pada karbon kedua. So tak boleh letak C dekat hujung lah. So tak boleh letak C kat hujung. Kita letak C dekat tengah lah. Kat sini. Yang dapat macam ni. Ya. Ini cara nak lukiskan isomer lah. Alright. Kemudian ada tak lagi? Kita ubah lagi OH. Kita ambil lagi yang panjang. Okay. Kita ambil D. Kita ambil OH. Okay. Kita letak dekat sini. Yang ini nanti akan sama dengan C. Nampak tak? Just terbalikkan saja. Okay. Terbalikkan saja ya. Okay. Jadi dah tak boleh dah. Dah tak ada dah struktur yang kita ada. Tahu? Untuk alkohol, ini sahaja struktur yang kita boleh dapatlah. Maksudnya macam tu. Lepas tu baru kita letak H. Okay, bila nak letak H, macam saya ajar sebelum ni. Ini sajalah struktur alkohol. So, nak letak H dalam struktur kondens. Tengok, C ni bonded kepada berapa dah jiran dia? 1, 2. Jadi maksudnya kat sini akan ada berapa H? 2. C yang ni bonded kepada 2 dah. 1, 2. So kat sini ada 2 H. C yang ini 1, 2 jiran dia. CH2. Yang ini berapa H yang kita kena letak? 3. Saya cakap seorang je lah ni. Kamu sampuk orang. Lambat pula kan? Okey. Yang ini CH3. Yang ini bonded kepada 1. Ni. Okey. Ini dah bonded kepada 1, 2, 3. Ni ada H je lah. Yang ni bonded kepada 1, 2. So yang ni ada CH2. Okey. Yang ni CH3. C ni 1, 2. So kena ada 2 lagi lah. C ni 1, 2, 3. Ada CH je. Ini 1. So CH3. Ini cara nak lukiskan kondens dengan cepat lah. Kan? Okay. So CH3. 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 Yang ni tak ada H dah. Sebab apa dia dah buat 4. 1, 2, 3, 4. Dah 4 dah. Maksima dah. Tak boleh tambah dah ya Faris. 4 je. Jangan ada mistress. No. Okay. So, kita ada ni je lah. Alright. So, ini adalah untuk alkohol. Ni dengan molekular formula yang ini, apa jenis alkohol yang kita boleh lukiskan? Ini alkohol dia. Kita boleh lukis. Okay. Molekular formula ini juga sesuai untuk melukiskan ether. So, ada ether, ada alkohol. Alkohol ada 4. Okay.
Alright. Okay. Sekarang kita lukiskan untuk ether lah pula. Ya, ether. Okay, E. Okay, E. Ether. Okay. Ether O duduk tengah-tengah. So, kita ambil CH3. Lepas CH3 letak O. Okay. Ada 4 karbon kan? Ini baru 1. Okay. 2, 3, 4. 4 karbon. Okay. So, kita letak pada karbon yang pertama. Lepas tu pendekkan karbon ni. Okay, add. Kita dapat CH3O, CH3. Ni dapat 2 dah. Ini letak pada karbon yang selepas karbon pertama. O letak selepas karbon pertama. Lepas tu pendekkan yang ni. So, dapat macam gini. Ya. Okay. Lepas tu, boleh tak pendekkan lagi ni? Letak kat sini. Dia tak boleh lah dah. Sebab nanti dia akan jadi ni balik. Tahu? Katalah saya nak pendekkan dia. Okay. CH3 letak pada karbon pertama. Tapi saya letak CH2, CH3. Ni dia akan sama balik dengan E lah. Ya. So dah tak boleh pendekkan dah. Okay. So sekarang apa saya buat ialah. Saya EFG. Okay. Saya letak O pada tempat karbon yang kedua. Okay. Dapat CH2, CH3. Dapatkan ni lah. Okay. Lepas tu, boleh tak pendekkan ni? 2 ni tak boleh pendekkan dah. Tahu, dia tak boleh pendek dah. Kalau kita lukis ke bawah, sama juga. Kita jari saya just bengkokkan gitu je. Ya. Alright, ni G. Okay. Kemudian, saya nak lukis H. Saya lukis H. Saya ubah dia. Ni dekat karbon kedua. Saya nak ubah dia dekat karbon yang ketiga. Ini. Apa yang kamu nampak? E dengan H ni sama, betul? Nampak tak ni? Yang ni contohnya macam saya punya apa benda ni? Kepit ni kan? Kepit saya ni, saya letak macam ni. Letak macam ni kan? Okay. Ini kepit saya. Ini kepit siapa? Ini kepit saya. Okay. Kalau saya ubah macam ni, ini kepit siapa? Kepit medium. Pak Aris pandai kamu nyampuk ya. Okay, kepit saya juga kan? Ini kepit saya juga. Jadi, sama lah macam ni. Saya ubah je dia punya position tu. Ini pada karbon 1. Okay, saya pusingkan dia. Ini pun pada karbon 1. Jadi, ini dengan ini dia bukan isomer. Mereka ini adalah molekul yang sama. Tahu? Dia adalah molekul yang sama. Alright? Jadi, ini dengan ini bukan isomer lah. So, kita tak boleh lukis H. Maksudnya dah habislah molekul possible molekul yang kita boleh dapat. Ini adalah untuk ether. Ini untuk ether. Ini adalah untuk alkohol. So how many isomer? How many molekul yang kita boleh dapat dengan menggunakan formula C4H10O? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 molekul kita boleh lukiskan dengan menggunakan formula C4H10O. Okay, boleh tak ni? So dia kata dalam soalan tu, draw all possible isomer. Draw all. Soalan tu dia kata, dalam soalan tu, ni dia, draw all possible isomer with molecular formula of C4H10O. Draw all possible. Semua molekul yang boleh dihasilkan. Draw all possible isomer tu maksudnya semua molekul yang boleh kita hasilkan dengan menggunakan formula, molecular formula C4H10O. So, jadi kita tahu bahawa C4H10O ni ada satu O. H dia adalah 2N plus 2 daripada karbon. Jadi apa isomer yang kita mungkin boleh dapat ialah alkohol dan ether. Alright.
So, bila nak lukiskan tu, dia ada cara yang mudah lah. Mula-mula lukis panjang, letak OH dekat tempat yang pertama. Lepas tu letak yang molekul kedua, letak OH dekat tempat pertama juga. Tapi ubah substituent, pendekkan dia, ubah. Lepas tu tak boleh dah nak pendekkan, tak boleh nak ubah dah. Kita ubah OH pada karbon kedua. So, lepas tu pendekkan. Boleh tak pendekkan lagi? Dah tak boleh sebab dia akan jadi sama dengan macam yang ke atas nanti. Bila kita lukiskan yang kita pendek, kita ubah tu. Ya? So dapat 4 sahaja. Okey, ini untuk alkohol. Kemudian kita ada untuk ether. Ether, mula-mula letak pada karbon pertama. Okey, panjangkan dia. Lepas tu ambil yang ni, O letak pada karbon pertama, ubah, pendekkan dia punya rangka karbon ni. Right? Lepas tu, kita cuba ubah kedudukan substituent kat hujung, tak boleh juga sebab nanti dia akan jadi sama balik yang ni. Okey, lepas tu kita ubah kedudukan of the O. Lepas tu nak dapat lagi apa isomer lagi boleh kita dapat, ubah lagi O. Tapi kalau kita ubah kat sini, dia sesama macam ni balik. So tak boleh lah dah. Ya? Maksudnya ini je lah isomer yang kita boleh dapat. So saya harap kamu gunakan tips ini untuk jawab dengan cepat. Boleh kita fikir kita just lukis je. Tapi apa lagi yang kita belum lukis ya? Nanti itu masa dalam exam tau. Sebab itulah saya ajar teknik yang ni. Sebab ini untuk memudahkan, ini menjimatkan masa kita jawab exam. Kenapa saya bagi tips ni? Sebab nak menjimatkan masa kamu jawab exam lah. Ya? Okay. Alright. Kita ada berapa ya? 7 isomers yang boleh kita bentuk daripada C4H10O lah ya. Alright, lepas tu soalan seterusnya, dia suruh identify the isomer. Identify the isomer lah. Kamu salin saya ni, Satgi. Kamu salin saya ni sebab saya nanti saya nak listkan. Kamu salin saya ni ya. Saya nak ubah lah dia punya tu. Alah, saya punya studio ni tak bagus lah. Saya make warna ni. Okay. Alright. Okay. Salin sat dia punya struktur saya tu. Struktur yang ni. Sebab satgi saya nak apa? Nak apa ya? Cakap untuk reti dah ni ya. Alah, studio saya ni tak bagus lah. Okay. Sekejap lagi saya nak tunjukkan dia punya isomer-isomer lah. Maksudnya saya nak tunjukkan antara ini dengan ini isomer apa. Okay. Salin Sat. A, B, ikut according to my number lah ya. Jangan ubah lah dia punya numbering tu. According to my number ya. Buat ni dululah. Salin dulu A, B, C, D. Okay. Dah kah? Salin ya. Okay, yang ni pula. Dah kah? Dah ya, saya ubah ya. Salin yang ni pula. Yuk, ada makan ke belum? Belum. Awak tak makan lagi. Pergi dah makan. Sekejap lagi. Dah lah. Okey. Dah ada lauk tengah hari lah tu. Kan? Breakfast dah habis dah. Tadi saya goreng Maggi. Tak Mari nak bagi kat saya ke? Boleh je. Cantik. Nanti bila tahu. Okey dah dah habis salin dah. Okey, mari kita lihat pasangan isomer lah. Pasangan isomer. Alright. Di antara A dengan B ni. A dengan B. Apa jenis isomer yang wujud?
Chain. Chain isomer. Sebab rangka karbon berbeza kan? Okay. So, antara A dan C, Position. ha? Position. Positional isomer. Kenapa positional isomer? Sebab OH ni karbon kedua, yang ni karbon pertama. Tapi dia punya chain sama lah. Kan? Okay. Antara B dan C. B dan C tak payah. Sebab dia dua-dua ubah. Chain ubah, ni tak ubah juga. So itu kita tak belajar lah jenis-jenis isomer yang tu. Okay. Kalau di antara A dan D, ini adalah pun tak juga. Kita tak buat yang tu. C dan D, chain isomer. Ya, C dan D adalah chain isomer. A dan C adalah positional. Ya. Okey, yang tak belajar tu kita tak payahlah kita Okey. Adalah jenis-jenis isomer yang mereka ada. Ya, kita belajar, kita listkan apa yang kita belajar sajalah. So, kalau kita tengok A dan B. Ini adalah chain. Okey, chain isomer. Okey. Kemudian kalau kita tengok untuk B dan D, ataupun saya listkan macam ginilah, chain, kita ambil chain. Susah macam ni. Chain isomer. Okay, chain isomer mana satu? Kita ada A dan B. A and B. Lagi satu. Yang kedua, apa lagi chain isomer? Apa lagi chain isomer? C dengan D. Kan? Apa dia? Sadah. Saya silap. Silap. Chain isomer. Alah, awak tak boleh fikir kan? Apa lagi chain isomer? C dengan D, madam. C dengan betul. C dengan D pandai. C and D kan. Ini sama kan? C dengan D. OH pada karbon kedua, ini pun pada karbon kedua siapa yang masuk ni? Okey. Lagi. Kamu tengok Sat? Kita pula kita. Chain. Mana chain? E dan F. E dan F. Oh, bagus. Hebatlah kamu sekarang ni. E and F. Yang ketiga. Lagi? Ni pula. Chain isomer. Lagi tak? OH. Ni karbon kedua, ni karbon pertama kan? A dengan C. Apa? A dengan C. Bukan. A dengan? C. AC positional. Oh. Ini ni chain ni sama kan? Ni 1 2 3 4. Ubah OH je. Kan? Dia jadi positional lah. Positional isomer. Ada lagi tak? Madam. Ya. Macam mana C dengan D tu boleh di chain isomer? C dengan D ya. C dengan D. Okey. Dia jadi positional isomer sebab OH, nampak tak OH ni duduk pada karbon 1, 2. Yang ni pun OH duduk pada karbon 1 and 2. Functional group dia duduk pada karbon sama kan. Tapi yang ini dia punya parent dia 1 2 3 4. Yang ni parent dia 1 2 3 je. Dia jadi chain lah. Chain dia tak sama dah. Ni chain dia ada 3 je. Okay, madam. Okay. Good question. Ya. Kadang-kadang dia tak nampak kat tu. So, habislah chain isomer. Now we move to positional isomer. Positional. Kamu tengok dekat jawapan kamu ya. Positional isomer. Okay, cuba tengok dekat jawapan kamu. Cuba tengok. Cuba berikan dia punya tu. Yang mana satu positional isomer? AC. Apa? A dan C.
A dan C. A dan C. Nampak kan? Yang ni 1, 2, 3, 4. Ni 1, 2, 3, 4. Chain dia sama. Tapi apa yang berubah ialah kedudukan OH, function group dia. Ni letak OH pada karbon pertama, ini OH pada karbon yang kedua. Jadi A dan C. Okey. Yang pertama ialah A and C adalah positional isomer. Okey. Lepas tu lagi? B dengan C boleh madam? B dengan C, B dengan C. B dengan C Tapi yang ni 1, 2, 3 dia punya tu. Ni 1, 2, 3, 4. Dia B dengan C, dia punya rangka ni 3. Yang ni 4. Dia tak boleh jadi apa? Positional. Walaupun OH duduk tempat yang berbeza kan. Sebab chain dia berubah juga. Ni 1, 2, 3. Ni 1, 2, 3, 4. Chain dia berubah juga. So kita tak boleh derive dia sebagai, kita tak boleh katakan dia sebagai positional isomer. Walaupun OH dia pada tempat yang berbeza lah. Sebab yang turut berubah ialah rangka karbon. Okay. Tak boleh ya. B dengan C tak boleh dikatakan sebagai positional. Lagi? Yang mana agak-agaknya positional? E dan G. A dan? E dan G. Tak dengar. B dan D. E. B, betul? B dan D. Nampak tak ni? OH, ini dia punya rangka 1, 2, 3 kan? Macam ni. 1, 2, 3 ada CH. Okey. OH duduk pada karbon pertama. Duduk kat sini asalnya. Lepas tu OH duduk kat sini. Asalnya OH duduk kat sini. Ya. Kemudian OH ada dekat sini. So, positional adalah untuk B and D lah. B and D. Okey. Lepas tu? E. E dan G. G. E dan G. E dan G. Betul? Nampak? Dia lurus je kan ni. Tapi OH-nya, O-nya duduk pada karbon pertama, ni duduk pada karbon kedua. Jadi so kita ada E and G. Okay lah. Habis lah tu positional. Chain isomer, positional isomer. Seterusnya kita ada functional group isomer. Functional group isomer yang mana satu? Banyak ni. Senang je kita nak listkan dia. Okay. AE. Betul? A dan E. Ya. A dan E. Lagi? A dan F. A dan G. Ni. B, E, B, F, B, G. C, E, C, F, C, G. Ni sebab, kenapa boleh banyak sangat ni? Sebab functional group dia berbeza. Yang ni hydroxyl. Yang ni alkoxil lah. Yang ni alkoxil. Yang ni hydroxyl. Ya. Jadi AE, AF, AG. BE, BF, BG. CE, CF, CG. Semua tu adalah functional group isomer. Banyak. Ada banyak ni. So ada banyak lagi lah list dia. Ya. Okay. Yang tu kamu cuba boleh senaraikan lah. Ya. Alright. Ada apa-apa nak tanya tak? Okay. Dah habis lah soalan number 7. Saya nak bagi kamu soalan latihan lah sikit ya. Okay, sebab camp score saya tak ambil lagi. So saya beri sikit tambahan soalan untuk kamu buat. Ya. Okay. Saya nak kamu draw all possible isomer. Draw all possible isomer. Muat tak? Draw all possible isomer for yang pertama C5 H10O. Ni nampak tak?
N dengan 5 dengan 10 ni dia double je. Maksudnya kemungkinan molekul ni ada double bond. Ada O, kemungkinan ketone ataupun aldehyde lah. Cuba buat ya ni ya. Kemudian okay, cuba buat all possible isomer untuk C4H8. Ini je lah 2 je. Ya. Draw all possible isomer and then show the pair of satu chain isomer, positional isomer, yang kedua, yang ketiga functional group isomer. Inilah. Okay. Buat macam kita bincang soalan tadi lah. Ya. Listkan dulu possible isomer. Lepas tu berikan chain isomer. Okay, macam mana tadi tak? Mana saya letak tadi jawapan saya? Macam ni lah. Kamu listkan. Lepas tu senaraikan chain isomer apa dengan apa. Positional isomer dengan functional group isomer lah. Ya. Okay. So, buat latihan ni lah. Ya. Untuk hari ni. Untuk hari ni dan esok lah. Ya. Kalau boleh hari ni start je ni buat ni. Kan? Ni budak-budak baru lahir buat 2 minit je. Bohong, tipu. Okay. So buat dulu draw all possible isomer. Lepas tu show the pair of the chain, positional and functional group isomer. Okay. Habislah kelas hari ni. So esok tak ada kelas. So kita akan buat Isnin lah pula lah. Ya. Isnin tu saya combine juga tau. Petang. Ya. Sebab kalau buat pagi tu dia macam tak okey sangat saya rasa kan. Kita buat petang lah. Ya, kita akan buat petang. So saya tak kacau orang lain. Saya my own sweet time saya boleh buat lah kan. Macam tu. So kita buat petang pukul 4.30 sampai 5.30 gitu. Ya. Isnin lah. Ya. Alright. Ada apa-apa nak tanya ke? Bila record tu dah stop lah. Boleh stop record lah. Apa nak tanya tak? Ada kot. Okay, kalau tak ada kita dismiss lah.